أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وشكر الله على رسول الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Alhamdulillah. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang menonton rakaman ini. Alhamdulillah, jadi insyaAllah tuan-tuan, pada hari ini kita sambung kembali insyaAllah untuk PKP Ta'amih bagi bulan 9 ni insyaAllah. Jadi mudah-mudahan segala rakaman dan yang saya sampaikan sedikit sebanyak bermanfaat kepada diri saya dan kepada diri tuan-tuan insyaAllah. Mudah-mudahan insyaAllah kita sambung kembali. Tajuk yang sama lagi, iaitu bab jujur. Jadi sebelum ni kita membahaskan atau membincangkan banyak berkaitan dengan proses kejujuran dari sudut muamalah, perniagaan, suami isteri dan sebagainya. InsyaAllah tuan-tuan, kita sambung kembali. Rasulullah SAW benar-benar mengindahkan segala perkataan yang pernah baginda ucap dan menghargai setiap perkataan yang baginda dengar. Sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, baginda mempunyai akhlak yang baik. Abdullah bin Abi Al-Hamsa meriwayatkan pengalamannya dengan Rasulullah SAW sebagai berikut. Sebelum Rasulullah SAW dilantik menjadi Nabi, aku pernah menjual sesuatu kepadanya. Dalam jual beli ada sisa yang masih belum terbayar, maknanya masih ada hutang lah maksudnya. Aku berjanji akan datang menghantarkan ke tempat baginda, tetapi aku terlupa. Setelah 3 hari berlalu, barulah aku ingat. Maka aku melihat Rasulullah SAW telah ada di tempat itu. Baginda menegur, "Wahai Abdullah, engkau telah menyukarkan aku. Lihatlah, aku menunggu di sini sejak 3 hari yang lalu." Riwayat Abu Daud, insyaAllah tuan-tuan. Jadi pemahaman berkaitan dengan hadis dengan pengalaman seorang sahabat ni nak ceritakan pada kita bahawa kepribadian ataupun keelokan, ketepatan waktu, kecantikan akhlak Nabi itu sendiri yang memberi jaminan bahawa setiap perkara yang dilakukan, diucapkan, sepatutnya kita lakukan. Maknanya dalam pengalaman ni sahabat cerita dia berhutang dengan Nabi dan masih ada yang belum terbayar. Maksudnya berhutang, dia menjual sesuatu lah, menjual sesuatu padanya dalam jual beli, sisa yang belum terbayar. Jadi sekarang ni dia berjanji bahawa dengan Rasulullah bahawa dia akan menunggu di sesuatu tempat lah, lebih kurang gitu. Dia akan menunggu di sesuatu tempat untuk membayar yang masih belum terbayar tu, hutang tu. Jadi tuan-tuan, jadinya sekarang ni dia Nabi ni nak bayar hutang, Nabi nak bayar yang masih belum bayar, tetapi pada hari pertama, kedua dan ketiga dia terlupa nak menunggu di tempat yang disepatut dijanjikannya. Jadi macam mana kaedah dia? Bila hari ketiga dia bertemu, Rasulullah berada dah di situ dan dia kabarlah, maksudnya dia terlupa dan sebagainya. Maknanya Rasulullah maklum, engkau telah menyukarkan aku. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya dah 3 hari, dah hari ni hari ketiga dah. Maksudnya Rasulullah tetap berada di situ untuk membayar hutang tu tadi tuan-tuan. Jadi serupa je kita sebagai penghutang atau pemihutang, lebih-lebih orang yang berhutang lah. Patutnya kena beringat, patutnya kena tahu, kena ingat apa yang kita janji tu, kena ingat. Contoh kita berhutang orang, insyaAllah esok gaji kau bayar kau, contoh dia khabar macam tu. Tapi esok gaji juga, bayar tak juga. Walaupun RM1 2, ketepatan waktu, ketepatan kita punya apa yang kita cakap tu kita kena laksanakan, supaya kita mengelakkan supaya pertangguhan itu menjadi satu kelaziman dan akan bawa kepada kemudaratan untuk diri kita, untuk diri orang. Kita bimbang akan datang kita waktu kesusahan, ataupun kita beri hutang ke orang atau buat pula lambat ke kita. Itu satu balasan pada kita lah. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh tak perlu kita berhutang dan sebagainya, insya-Allah. Baginda menunggu di tempatnya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat oleh kedua-dua belah pihak. Jadi bila kita berjanji nak tunggu sini, patut kita ada lah. Contoh sekarang, zaman sekarang ni
ada menunggu, tapi timing pula on the way sampai sudah tercerah on the way, tapi sampainya tidak juga. Itu kita bimbang on the way, tapi tengah baru bangun tidur, baru jawab handset, on the way, baru nak mandi lah, nak itu, mula kelang klebok semua sekali. Itu tak betul. Jadi bila kapal kita dah berjanji jumpa kat parking masjid, contohnya pukul 7 pagi, mudah-mudahan 6.50 tu sebelum pukul 7 dah ada dah kat situ, supaya kita memudahkan urusan dan orang senang kita untuk urusannya kita. Pada masa Rasulullah SAW masih hidup, baginda pernah berjanji kepada Jabir bin Abdullah hendak memberikan sebahagian daripada wang yang akan diterima oleh Baituman dari Bahrain. Tetapi baginda wafat sebelum menunaikan janjinya. Setelah masa berlalu, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menerima wang dari Bahrain. Ketika itu Khalifah Abu Bakar berseru mengingatkan muslimin, barang siapa berjanji dengan Rasulullah maka datanglah kepada kami. Begitu tuan. Jadi walaupun kita ni nak menunjukkan kita bahawa tarbiyah Nabi kepada para sahabat mengatakan bahawa bila janji wajib untuk kita tunaikan walaupun setelah kita tak ada. Maknanya dah berjanji, maknanya berjanji dah, tak akan beri sesuatu. Contohnya kita khabar nak beri dah 10,000 kepada sebuah institusi tafiz contohnya, sekali kita pendek umur sampai hajar, jadi kita maklum dah lah kepada orang ni sekian-sekian nak beri ke pengetua dan sebagainya. Jadi isteri ataupun kerabat yang dengar apa yang kita ucapkan, yang kata tu, perlu menunaikan janji tersebut. Sebab ini contoh daripada Nabi SAW. Jadi nak tak nak, wajib tak wajib, kita kena ikut. Sebab itu adalah tarbiyah daripada Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wadhkur fil kitab Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya." Yang bermaksud, dan bacakanlah wahai Muhammad di dalam kitab Al-Quran ini perihal Nabi Ismail, sesungguhnya dia adalah benar menepati janji dan dia adalah seorang rasul lagi berpangkat Nabi. Surah Al-Maryam, Surah Maryam ayat ke-54. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran akhlak Nabi Ismail AS merupakan petunjuk betapa pentingnya janji. Nabi Ismail AS orang yang sangat setia pada janji. Semasa baginda menyerahkan diri kepada ayahnya untuk disembelih atas perintah Allah, pada masa itu beliau berkata pada ayahnya Nabi Ibrahim AS, satajiduni insyaallah minas sabirin. InsyaAllah ayah akan mendapati aku daripada orang-orang yang sabar. Jadi tuan-tuan, Nabi Ismail AS ni terkenal dengan seorang yang sangat menepati janjinya, mana tak boleh lawan. Nak ceritanya Nabi Rasul lain insya-Allah menepati janji atau mengikut, tapi ketepatan dan kesetiaan dia ni melebihi ataupun melebihi atau melangkaui semua janji-janji para nabi yang terdahulu. Mana hebatnya Rasulullah sallallahu hebatnya Nabi Ismail alaihissalam ni tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur ma za tara. Nabi Ibrahim berkata, wahai anak kesayanganku, sungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Surah As-Saffat. Ada orang yang berdusta untuk menyelamatkan diri pada kesalahan yang dilakukan. Orang seperti ini mesti berterus terang dan mengakui kesalahan serta menyesal dengan sikap mereka, kemudian mohon maaf di atas segala kesalahan. Seorang yang ingin berterus terang mungkin merasa takut, tapi dia wajib memberanikan diri supaya dia tidak terlanjur melakukan pembohongan. Okey tuan-tuan, ada orang kita ni dalam hidup kadang ada orang tu dia takut, dia buat salah tapi dia takut untuk cerita kepada yang kesalahan dia buat. Ada orang yang dia ni buat salah dan dia memberanikan diri untuk mengakui kesalahan dia. Mana lebih baik? Semestinya lebih baik bila dia bersalah tu tadi, dia terus dia terus mengakui kesalahan dia, sebab dia bimbang
akan berlakunya kemudaratan sekiranya dia tak mengaku kesalahan dia pada hari ini. Itu satu konsep kejujuran yang lain lah. Itu tadi kejujuran dalam sudut percakapan dan sebagainya. Yang kita cerita tadi berkaitan dengan kesetiaan janji. Maknanya nak lebih kurang lah kita nak masukkan ke perjanjian kesetiaan kepada janji juga termasuk dalam bab kejujuran dan sebagainya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, taharrus sidqa wa in ra'aytum annal halka fihi fa inna fihi najah, rawahu ibnu bin dunya abi dunya rawahu ibnu abi dunya. Hendaklah kalian tetap berkata benar sekalipun menghadapi bahaya, sebab di dalam kata-kata yang benar terdapatnya keselamatan. Jadi arti kata lain, nak mudah gini lah, kita ni kalau benda tu pahit, perik dan menggugat keselamatan kita sekalipun, wajib untuk kita berkata benar. Sebab insya-Allah di dalam apa dia sebut sini, di dalam kata-kata yang benar itu terdapatnya keselamatan. Jadi rasa-rasa takut betul kadang-kadang kita menghadapi situasi yang perlu juga kita menjaga diri sendiri, tapi selagi mana tak melibatkan syariat, selagi mana tak melibatkan agama, perlulah kita cakap jujur. Sebaliknya jujur, kena cakap jujur. Melainkan kalau kita ni disuruh untuk melakukan sesuatu yang boleh merosakkan, boleh mendatangkan kemudaratan terhadap nyawa kita, terpaksa menipu, ada sebab-sebab tentu yang kita boleh cakap, boleh lakukan dan sebagainya. Tetapi kalau kita cakap benar, itu lebih baik. Dan sekiranya tapi ini jangan rasa payah untuk orang buat. Tetapi kalau kita buat, tuan-tuan, sekiranya seseorang menyuruh kita mengaku kafir dan sebagainya, untuk keselamatan nyawa boleh bagi kita untuk mengaku, tetapi dalam tidak dalam hati, cuma berkata di mulut saja. Tetapi sekiranya dia mampu untuk mengucapkan tidak, aku seorang muslim dan sebagainya, dan sekiranya lepas tu dia dipancur disebabkan perkataannya itu, Allahu Akbar, sebaik-baik kematian bagi dirinya, sebab dia mempertahankan agamanya sehingga nyawanya turut terancam. Itu kehebatan orang. Jarang ada, tapi ada, tuan-tuan. Ada orang macam ni, kita je tak tahu ada orang macam ni, insya-Allah, tuan-tuan, ya. Rasulullah SAW bersabda lagi, "Iza kazaba 'abdu taba'adal maliku anhu mailan minnatni manja", rawahu Tirmizi. Pada saat seorang hamba Allah berdusta, malaikat menjauhkan diri daripada hamba itu kerana tidak mahu mencium bau busuk yang datang daripada kedustaannya, tuan-tuan. Jadi nak cerita, tuan-tuan, ialah kalau Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun tak suka orang berdusta ini, apakah lagi tujuan para malaikat untuk mendekati? Bahkan dikatakan dalam hadis Nabi ni, orang yang mendusta ni akan ada terhidu bau busuk. Maknanya malaikat hidu bau busuk, mana menjauhkan diri pada dia, tak mendekati pada dia. Allahu Akbar, nauzubillah min zalik, ya. Ini banyaklah nak menceritakan berkaitan kan keburukan pendustaan dan sebagainya. Pokok pangkalnya, tuan-tuan, nak tak nak kita ni wajib untuk berkata benar. Itulah sebaik mungkin dan itulah sepatutnya dan sewajibnya. Berkata benar akan menolong seseorang menjadi manusia yang baik. Maka berhati-hatilah, kerana setiap apa yang telah diucapkan akan memancarkan cahaya kebenaran di dalam hatinya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jadi kita selalu dengar ayat ni, biasa kita dengar khutbah kan, di hujung-hujung tu khutbah kedua ni, inilah yang kita dengar. Maksud dia apa, tuan-tuan? Maksud dia, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang tepat, benar dalam segala perkara, supaya dia memberi taufik dengan menjayakan amal-amal kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya
faqad faza fawzan azima, dia telah berjaya mencapai sebesar-besar kejayaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana nak tak nak, arti kata lain, kita ni berkatalah benar walaupun mana kita berada, katalah benar walaupun di mana situasi kita hadapi, dan berkatalah benar setiap amalan, perbuatan dan apa yang kita jaya lakukan setiap hari. Sesungguhnya bila kita buat perkara itu, lengkap kita buat perkara itu, tuan-tuan, insya-Allah kita berada dalam kejayaan yang sebesar-besarnya dikatakan oleh Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang Muslim dalam menunaikan tugas, ia bergantung kepada kesungguhan. Apabila banyak melakukan kebaikan dan kebenaran, mereka pasti mendapat kemajuan dan kejayaan. Jika sebaliknya, mereka tidak akan memperoleh kejayaan. Betul. Kita kalau buat sesuatu dengan banyak lakukan kebaikan dan kebenaran, insya-Allah. Contoh kinilah, kita ni mudah berniaga goreng pisang dan sebagainya. Dalam kita berniaga tadi, kita betul-betul berniaga, maknanya pisang tu pisang baru, tepung yang kita gunakan tepung yang baik, yang halal dan tayyiban, yang suci, bukan yang semalah, bukan yang dulu punya, bukan yang lama punya, yang baik. Jadi bila kita buat satu yang baik, lepas tu bila orang datang, kita masuk pula uslub sedekah, maknanya kita, orang nak beli RM2, RM5, contoh kita beri 6 ataupun 7. Satu kebaikan yang ada pada diri kita, dan sekiranya kita melakukan perkara ni, insya-Allah perniagaan kita diberkati oleh Allah, perniagaan kita akan mendapat kejayaan dan kemajuan, sebab dia diiringi dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita nak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, panjang sikit maksud dia, dia punya bacaan dia, alaikum bisadqi fa inna sadqi yahdi ila albir wal birru yahdi ila aljannah wa ma yazalu ar-rajulu yusaddiqu wa taharra sadaqa hatta yuktabu inda Allah siddiqa wa iyyakum wal kadhiba yahdi ila fujur wa innal fujur yahdi ila an-nar wa ma yazalu al-'abdu kadhiba wa yataharra kadhiba hatta yuktaba inda Allah kadzaba. Maksud dia, kalian harus berkata benar. Maknanya kita kena bercakap benar, kerana perkataan yang benar akan memperoleh kebajikan dan untuk menuju jalan ke syurga. As-sadqi fa inna as-sadqi yahdi ila al-birri, akan menuju ke syurga, akan menuju kebaikan. Wal birri yahdi ila al-jannah, dan kebaikan itu akan menuju ke syurga. Orang yang tidak berdusta dan berpegang pada ucapan yang benar tercatat di sisi Allah sebagai orang yang siddiq, yakni terpercaya. Berhati-hatilah kalian, janganlah sampai berdusta, kerana dusta akan mengheret kalian kepada derhaka, dan kedurhakaan akan mengheret kalian menuju ke neraka. Apa tuan adalah neraka. Seorang hamba yang berdusta dan membiasakan diri dengan berdusta tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang pendusta. Jadi tuan-tuan, ayatlah terus Allah Rasulullah sebut seorang hamba Allah yang berdusta dan membiasakan diri berdusta. Maksudnya membiasa ni selalu, melainkan dia mungkinlah sekali dua dia berdusta, lepas tu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berbeza. Tapi bila dikata dia membiasakan diri dengan berdusta, dia pendusta satu, tapi dan membiasakan diri, makna selalu menjadi kelaziman untuk diri dia bercakap sesuatu yang bohong, bercakap sesuatu yang tidak benar, bercakap sesuatu yang bukan faktanya, bukan sumbernya yang betul. Jadi akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dia itu sebagai seorang pendusta, tuan-tuan. Nauzubillah min zalik. Ini yang kita nak cuba elakkan, ini yang kita cuba jauhkan. Sebab kita dalam arti kata lain, kejujuran dari sudut percakapan, kejujuran dari sudut perbuatan, dan kejujuran dari sudut pandangan dan sebagainya merupakan titik tolak kepada kemajuan, kejayaan dan keberanian kita dalam kehidupan masa kini. Tak payah kita hirau bab lain lah, yang penting kita cakap benar. Sebab pasti dalam kebenaran yang kita cakap tu pasti ada keselamatan yang diselitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melakukan perkara yang tidak baik merupakan punca kerosakan jiwa
dan lenyapnya iman daripada seseorang. Hadis yang diriwayatkan oleh Malik bin Mas'ud mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wala yazalul 'abdi yakzibu wa yataharra kazib fayuktabu fil qalbi naktatan sauda hatta yaswadda qalbuh fayuktabu 'indallahi minal kazzabin." Yang bermaksud, orang yang berdusta dan membiasakan diri berdusta, di dalam hatinya ada titik hitam yang akan menghitamkan seluruh hatinya. Allah Subhanahu wa taala mencatat salah seorang sebagai pendusta. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, tadi daripada hadis Nabi, ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yaftaril kaziba alladhina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun." Surah An-Nahl. Maksud, sebenarnya yang tergamak berdusta itu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itu ialah orang-orang yang bertabiat berdusta. Tuan-tuan, kita ni dah nak pula orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan akidah dan sebagainya, tapi dalam arti kata lain, dalam mengatakan itu dia berdusta tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Auzubillah min zalik. Tuan-tuan, itu adalah dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Elakkanlah. Maknanya kita ni arti kata lain lah, dasar ni tak boleh lah kita nak menipu dan sebagainya. Tapi kalau kita gurau-gurau lepas tu kita mengakui gurau tu penipuan, tak ada masalah. Tapi ini kita bergurau-gurau, tapi dalam gurauan kita tu menjadi satu yang dipercayai oleh orang lain. Itu yang kita bimbang, itu yang kita tak nak. Benda tu akan bawa pada keburukan dan kemaksiatan, perkara yang sia-sia tak jadi, tuan-tuan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, panjang tu kan, ayat Quran ni panjang lah, daripada surah Al-Baqarah ni. Maksud dia lebih kurang gini, maksud ayat dia lebih kurang gini, Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمؤمنون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Yang bermaksud, bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah dan hari akhirat dan segala malaikat dan segala kitab dan sekalian nabi, dan mendemakan seseorang akan hartanya sedang dia menyayangi kepada kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang miskin dan orang yang terlantar dalam perjalanan, dan kepada orang-orang yang meminta, dan untuk memerdekakan hamba-hamba abdi dan mengerjakan seseorang akan sembahyang serta zakat, dan perbuatan orang-orang yang menyempurnakan janji apabila orang-orang buat perjanjian dan ketebahan, orang-orang yang sabar dalam masa kesempitan dan dalam masa kesakitan, dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan perang sabil. Yakni orang-orang yang sedemikian sifatnya, mereka itulah orang yang benar beriman dan mengerjakan kebajikan, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah dah sebut mana orang betul bertakwa ni, banyak Allah sebut tadi kan. Wal yatama wal masakin wa ibnis sabi was sa'ilina fi riqa wa aqama salata wa ataz zakah. Itu semua yang kita dah tahu dah sepatutnya. Jadi bila kita lengkap buat perkara, tuan-tuan, bermaksud inilah orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam golongan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah tuan-tuan ya. InsyaAllah mudah-mudahan rakaman ni habis dah. Kita habis dah tajuk bab jujur. Ada 2, 3, 4 rakaman kita baru habis bab jujurnya, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan bila kita cerita panjang lebar berkaitan kejujuran bab jujur tadi, sedikit banyak memberi manfaat lebih-lebih lagi pada saya lah, orang yang bercakap, orang yang mengatakan, menyampaikan sesuatu ni penting pada saya untuk bercakap dan untuk
apa yang saya cakap tu jadi manfaat pada diri saya, dan begitu juga apa yang tuan-tuan dengar tu boleh manfaat kepada tuan-tuan semua, insya-Allah. Mudah-mudahan kita bersambung kembali pada tajuk yang akan datang. Kita habis bab 7, kita akan masuk bab juga jujur, tapi tambah sikit jujur dan amanah, insya-Allah tuan-tuan. Yang baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu juga datang pada Allah, tetapi melalui kelemahan, kekurangan dan kedaifan diri saya sendiri. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah.